Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan lihat kepada lembaran kerja sains kamu. Di sains tahun 3, cikgu bagi kerja, lembaran kerja kamu cikgu dah bagi pada grup WhatsApp kamu. Jadi mari kita lihat bagaimana proses untuk melakukan dan cara-cara untuk menjawab soalan yang cikgu berikan. Baik. Nombor 1, kamu boleh perhatikan ada belalang yang diletakkan dalam satu bekas kaca, kemudian ditutupi dengan plastik. Jadi bekas itu ditutup bahagian atasnya dengan plastik. Jadi apakah ramalan kamu? Jadi jika kamu lihat apabila kita letakkan plastik di atas, maka tidak ada udara yang dapat memasuki bekas tersebut. Jadi kamu tahu belalang adalah sejenis benda hidup. Jadi benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Jadi cuba kamu fikirkan apakah yang akan berlaku kepada belalang sekiranya tidak menerima udara. Jadi kemungkinan besar belalang tu akan mati. Okey. Seterusnya soalan kedua, kita lihat ada ketulan ais. Ketulan ais diletakkan di luar rumah dan dibiarkan di bahagian luar dan kena cahaya matahari. Disinari dengan cahaya matahari. Jadi kamu tahu matahari ini dia panas. Matahari ini panas. Jadi apabila ais terkena banget ais, dia mula kena cahaya matahari, apakah yang berlaku? Jadi kamu dalam gambar tu pun kamu dapat perhatikan dia dah mula melebur ataupun bahasa mudahnya dia cair. Jadi kamu boleh tulis situ ketulan ais akan cair menjadi air. Jadi kalau kita tinggalkan dengan lebih lama lagi di bawah cahaya matahari, air itu pun juga akan kering kerana dia sebenarnya telah tersejat ke udara. Seterusnya nombor 3, kamu perhatikan duit shilling. Duit shilling dimasukkan ke dalam sebuah bekas yang berisi air. Jadi apa yang sebenarnya hendak diperhatikan? Jadi kalau kamu lihat macam ni, sebenarnya dia nak tengok sama ada duit shilling itu tenggelam ataupun timbul. Jadi mungkin kamu sendiri pun pernah buat dan kamu tahu dia sejenis besi. Jadi sekiranya kita letakkan besi ke dalam air, adakah dia timbul atau tenggelam? Jadi dia bukan semata besi. Kadang-kadang ada juga besi yang boleh timbul. Contohnya kapal dibuat daripada besi tetapi dia timbul. Yang tu kamu kena belajar lain lah. Itu tentang daya keapungan dan sebagainya. Tapi untuk menyebabkan sesuatu perkara itu tenggelam atau timbul, dia disebabkan oleh ketumpatan. Jadi adakah duit shilling lebih tumpat daripada air? Sekiranya duit shilling lebih tumpat, maka dia akan berada di bawah. Maka dia akan tenggelam. Jadi ketumpatan kita akan belajar kemudian. Tapi secara pengalaman kamu sedia ada, cikgu rasa kamu boleh jawab. Duit shilling tu akan tenggelam ke bawah. Seterusnya, soalan 4 menunjukkan tumbuhan yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam. Jadi semuanya bertutup. Jadi ditunjukkan bahagian di dalamnya, tapi sebenarnya semua kotak itu telah bertutup dengan kotak hitam. Jadi apa yang berlaku? Sekiranya kita tutup dengan kotak hitam, udara boleh masuk di celah-celah tu, tetapi cahaya tidak dapat masuk ke dalam kotak. Jadi tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membina makanannya sendiri. Jadi sekiranya tumbuhan tidak dapat cahaya, apa yang kamu akan jadi? Mungkin kamu pernah buat. Kamu letakkan sesuatu benda, contohnya pasu dan sebagainya, letakkan di atas rumput. Kamu letak atas rumput. Mungkin kamu tinggalkan selama 1 minggu. Bila kamu alihkan pasu tu, kamu lihat daun rumput-rumput itu telah bertukar warna. Dia bertukar berwarna kuning. Manakala rumput-rumput yang berada di sekitarnya, di sebahagian yang lain-lain tu, The Bluetooth device is ready to pair. maaf ada gangguan. Yang lain-lain tu masih lagi hijau, tetapi bahagian yang bawah pasu tadi dia berwarna kuning. Jadi kamu boleh buat jawapan sama ada tumbuhan itu akan berubah warna menjadi kuning, atau tumbuhan itu menjadi layu, atau tumbuhan itu mati. Jadi boleh mana-mana
ya. Baik, seterusnya kita lihat soalan muka surat 6 lembaran kerja. Perhatikan carta palang untuk mewakili jadual di bawah. Okey, ini adalah tajuk komunikasi. Bagaimana kamu nak menyampaikan maklumat, data-data itu dalam bentuk yang orang mudah faham. Jadi macam ni diletakkan dalam bentuk jadual. Jadi cikgu baca, cikgu tahu bahawa dia ada dua bahagian, iaitu bulan dan juga bilangan hadir. Okey, atas ni untuk bulan. Jadi bawah ni kita tahu berapa ramai murid yang hadir. Jadi bulan yang pertama Januari. Jadi Januari 80 orang. Februari 40, Mac 60, April 120, Mei 100 orang. Daripada jadual ini dipanggil jadual. Kita boleh tukarkan data dalam jadual ini kepada bentuk carta palang. Jadi yang di bawah ini dipanggil carta palang. Okey, bilangan murid diletakkan di sebelah kiri. Manakala bulan diletakkan di sebelah kanan. Okey. Januari kita tengok hujung dia. Hujung cikgu dah terpadam kat situ. Okey ya. Jadi Januari dia menunjukkan kepada bahagian pada data dia menunjukkan pada bilangan ni 80. Tengok. Kan? Jadi kita tengok sini 80 sama seperti data di atas. Seterusnya 40. Betul tak 40? Ya, sini pun 40 ya. Kemudian 60. Jadi di manakah harus kita lukis? Okey, di manakah patutnya carta palang itu dilukis? Jadi kamu cari 60. Ada tak 60 di situ? Ada sini 60. Jadi kamu juga kena mash, kamu kena letakkan, kamu kena guna pembaris untuk cari, untuk letakkan pada 60 dan lukiskan di sebelah sini. Kemudian April 120. Ada tak 120? Ya, ada. Sama juga gunakan pembaris dan catatkan di sebelah sini dan buat palang dah. Dan yang terakhir 100. Ada tak 100? Ada 100 kat sini. Jadi kita gunakan baris, buat titik-titik pun tak apa. Kita gariskan pada Mei 100. Dan penuhkan palang itu sepenuhnya. Okey, saya ingat palang cikgu sebab cikgu tak guna pembaris. Jadi kamu gunakan pembaris. Okey, soalannya, jawab soalan di bawah. Bulan manakah bilangan murid yang hadir ke kelas tambahan paling banyak? Jadi kamu boleh lihat sama ada di carta palang atau kamu boleh baca di sini. Tapi untuk melihat kepada yang paling banyak, kita mudah melihat pada carta palang. Jadi palang mana yang paling tinggi, itulah jawapannya. Jadi sekiranya kamu lihat carta palang yang paling tinggi adalah pada bulan April, maka jawapannya adalah April. Bulan manakah bilangan murid yang hadir ke kelas tambahan paling kurang? Kita tengok yang paling kurang pada, kita tengok carta ataupun palang yang paling rendah. Yang paling rendah ialah pada bulan Februari. Kamu baca Februari di atas ni 40 orang. Okey, jadi bulan apa? Dia minta bulan, jadi kita nyatakan bulan sahaja, iaitu bulan Februari. Okey, mudah saja soalan ini. Cikgu harap kamu dapat menjawabnya dengan betul. Jadi kamu semak balik jawapan kamu, adakah jawapan kamu betul atau salah. Okey, nanti cikgu akan kongsikan jawapan dalam buku aktiviti kamu. Sekian, terima kasih.